Siri Jom Jawi kita kali ini, kita bersama dengan seorang tetamu yang tidak asing lagi di kalangan pencinta Jawi. Assalamualaikum Haji Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Haji kerana bersama Zai pada pagi Jumaat ini dalam rancangan Jom Jawi. Okey, untuk makluman semua, Haji Hamdan Abdul Rahman adalah salah seorang pakar rujuk Jawi dan lebih mesra dengan panggilan Ayanda di kalangan munshi-munshi Malaysia. Untuk makluman Haji, kita adakan siri Jom Jawi ini dengan tujuan supaya lebih ramai orang cakna dan celik dengan kaedah pengejaan Jawi terkini. Ya. Okay. Bukan sajalah guru-guru agama ataupun orang-orang yang tertentu. Okay. Dan untuk siri yang ke-8 ni, kita akan mengetahui lebih mendalam tentang sejarah perkembangan Jawi. Okay. So soalan yang pertama Haji. Ya. Okay. Sudah berapa lama sebenarnya tulisan Jawi ni bertapak di alam Melayu ni? Dan kenapakah tulisan ni dinamakan tulisan Jawi, bukan tulisan Melayu ke? Di manakah mulanya tulisan Jawi ini bertapak di alam Melayu? Silakan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak ada siapa yang boleh menafikan bahawa tulisan Jawi datang bersama-sama dengan agama Islam. Agama Islam yang datang daripada negeri Arab sana, datang kemari melalui jalan laut, maka dia akan sampai di kawasan paling utara di alam Melayu, iaitu di negara Aceh. Negara Aceh sekarang, negeri Aceh sekarang. Tetapi mana tempat dalam negeri Aceh itu tempat Islam bertapak? Tempatnya ialah bernama Pasai. Negeri Pasai, dan Pasai itu sekarang bernama Lok Semawi. Ini dia dalam peta. Lebih kurang bersetentangan dengan Taiping di Perak. Negeri Pasai itu merupakan negeri pertama yang menjadi sebuah kesultanan Melayu di alam Melayu ni. Sultan yang pertama bernama Sultan Malikus Saleh, mangkat pada tahun 1297. Makamnya masih ada sekarang dan boleh dilawati di kawasan yang bernama Lok Semawi itu, di kawasan situ. Sejak mula tertubuh Kesultanan Pasai itu, Sultan Pasai telah membina hubungan diplomatik dengan Kesultanan di Delhi dan juga di Parsi. Dan baginda mengundang ulama-ulama dan para pujangga Parsi menjadi para penasihat baginda di istana. Mereka inilah yang membawa tulisan Jawi dan mengajarkannya kepada orang-orang Melayu di sana. Di sana, bahasa Aceh jadi bahasa komunikasi harian di luar pejabat. Tapi dalam bidang keilmuan, mereka gunakan bahasa Melayu. Jadi pada peringkat awalnya, tulisan Jawi itu dia meniru keejaan Arab, memakai sistem baris, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U. Dan banyak kata-kata dieja dengan baris dan tidak memakai huruf saksi ataupun huruf vokal. Jadi macam burger, bagi. Ber di atas bagai bawah gi, bagi. Bergaya. Ber di atas bagaya, mati di atas gai, bagai. Jadi kalau burger dengan bergaya itu lain maknanya, lain bunyinya. Tapi lama-kelamaan banyak orang yang tersalah baca, lalu ejaan itu dipinda untuk memudahkan para pelajar membaca dengan betul dan menghindarkan salah baca. Maka jadilah semakin hari semakin banyak perubahan hinggalah kepada zaman yang terakhir. Itulah jadi maknanya tulisan Jawi itu bermula bertapak di Pasai dan sudah berada di sana selama 700 tahun lebih. Orang di Pasai juga yang berdakwah ke tempat-tempat lain, termasuk ke Fatani
di Thailand, ke Kelantan dan ke Terengganu. Saya sendiri mengesyaki bahawa batu bersurat di Terengganu tahun 1303 itu adalah ditulis oleh orang dari Pasai. Pada waktu itu hanya orang Pasai yang terpelajar berbanding dengan orang-orang lain. Itulah pada permulaannya begitulah tempat bertapaknya tulisan Jawi. Tapi tulisan Jawi sekarang ni, kita berpandukan kepada tulisan Jawi di BP Haji ya? Ya. Tapi masih ada lagi segelintir orang yang masih nak mempertahankan sistem ejaan Jawi Zakbar. Jadi boleh Haji terangkan perbezaan antara kedua-dua sistem ejaan ni? Baik. Memang tulisan Jawi sudah berubah banyak kali. Tapi perubahan itu dilakukan oleh orang-orang persendirian dan hasil perubahan itu kita dapat baca menerusi kitab-kitab tua. Kalau kita baca kitab-kitab tua, ejaannya lebih teruk berbanding dengan ejaan Zakbar. Lalu orang-orang terkemudian meminda ejaan itu dan pindaan itu akhirnya digunakan dalam majalah, surat khabar, buku dan kitab. Dan ini sistem ini telah dirumuskan oleh Zakbar almarhum dan dituliskan dalam buku beliau, satu buku yang bernama Rahsia Ejaan Jawi penggal 1 dan penggal 2. Kemudian dia tulis buku Daftar Ejaan Melayu. Kemudian dia tulis pula buku Pelita Bahasa Melayu. Semuanya menerangkan tentang sistem ejaan Zakbar, iaitu sistem ejaan yang digunakan oleh para guru dan para jurnalis di alam Melayu ni, terutamanya di tempat yang diperintah oleh penjajah Inggeris itu. Kemudian pada tahun 1978, sebahagian guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah Melayu atau sekolah kebangsaan itu menghadapi masalah kerana banyak murid-murid yang tersalah baca tentang kata-kata yang dieja secara lama. Misalnya, demikian, dal, mim, kap, ya, nun. Tidak dal, mim, ya, kap, ya, alif, nun. Tidak begitu. Kemudian, kap, mim, dal, ya, nun. Tidak kap, mim, waw, dal, ya, nun. Tidak begitu. Banyak lagi. Lama kelamaan. Ejaannya lam, mim, lam, kap, lam, mim, alif, hamzah, nun. Lama, kap, lam, mim, alif, hamzah, nun. Itu lama kelamaan. Mudah-mudahan mim, dal, ha, mim, dal, alif, ha, nun. Begitu. Jadi banyak ejaan yang tidak mengikut sistem sistem huruf saksi atau sistem huruf vokal. Jadi maka para guru menghadapi masalah lalu mencadangkan supaya diperkemas, disempurnakan dan dipermudah supaya anak-anak yang belajar itu tidak lagi melakukan kesalahan membaca. Itulah dia. Jadi kalau yang sekarang ini, sekarang kita sudah ada buku yang bernama Panduan Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan. Ini yang panduan pedoman yang terbaru menceritakan bagaimana sistem ejaan sekarang, apa yang berubah. Bukan semua yang dalam Zakbar itu diubah, tidak. Hanya yang tidak sekata, disekatakan. Yang tidak seragam, diseragamkan. Misalnya, apa, bila. Dulu zaman Zakbar, alif, pa, ba, ya, lam. Apabila. Tidak alif, pa, alif, ba, ya, lam, alif. Itu kita tukar kepada alif, pa, alif, ba, ya, lam, alif. Begitu juga sebermula. Sin, bara, mim, wa, lam. Itu dulu. Itu ditukar. Sin, bara, mim, wa, lam, alif. Jadi dengan itu, maka kemungkinan orang salah baca semakin sedikit. Bagaimanapun, ada beberapa patah kata yang orang tak salah baca. Alif, ya, tak itu. Alif, ya, nun ini. Semua orang baca betul. Kalau dah betul baca, tak payah kita tukar. Itulah beza yang utama sekali di antara sistem Dewan Bahasa atau sistem yang disempurnakan dengan sistem Zakbar.
Terima kasih. Ejaan bumi. Bawawmim tu kira ejaan Zakbal tu? Bukan. Bukan. Bawamim adalah ejaan kitab. Itu terlebih dulu daripada Zakbal. Bawamim, itu dalam kitab-kitab yang terutama yang ditulis oleh ulama-ulama Fatani, banyak menggunakan ejaan macam tu. Itulah bega, bagi, begamim, bagimu. Nun, mim, mim, namamu. Itu cara itu pakai bahasa Melayu, bahasa kitab. Ya. Okey, terima kasih Haji. Jadi untuk mengetahui perincian kepada perubahan, ya Haji, perubahan dalam buku pedoman umum ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan ini, kita akan adakan kursus online bersama pakar rujuk Jawi kita, Haji Hamdan Abdul Rahman, yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa menyemak sistem ejaan Jawi Dewan. Ya, okey. Jadi insya-Allah kita teruskan bersama saya dalam siri Jom Jawi di Facebook page Awal Islamika setiap hari Jumaat. Haji? Jangan lupa tekan like, komen dan apa lagi? Share. Share. Terima kasih.